Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zainal, khabar? Khabar baik? Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita sekali lagi akan bersama dalam webinar CDL PGB. Kali ini kita bersama dengan Presiden MPSM sendiri, Tuan Haji Muhammad Aiman Arifin, yang akan berkongsi tentang model yang disebut sebagai model PGK. Jadi sebelum saya serahkan kepada penceramah Tuan Ustaz Zainal untuk sesi perkongsian pada hari ini, elok kita dengar sedikit tentang biodata ringkas beliau. Haji Muhammad Zainal Arifin bin Muhammad Jahid, nama pembentang kita hari ini, merupakan pengetua di Sekolah Agama Menengah Bestari ataupun dikenali sebagai SAMBES di Subang Jaya Selangor. Beliau mula sebagai guru, mula bertugas sebagai guru pada tahun 91 sehingga 2001, dalam 10 tahun. Lepas itu Ustaz Zainal bertugas di BPI, bahagian pendidikan Islam, dari 2001 hingga 2010. Ketika itulah saya mula kenal dengan Ustaz Zainal ni. Dan selepas itu, mulai 2010, Ustaz Zainal bertugas sebagai pengetua sehingga sekarang di beberapa buah sekolah. Dan sekarang ini beliau merupakan Presiden MPSM Kebangsaan. Beliau juga YDP, sebelum ini YDP Majlis Pengetua SABK Selangor, dan beliau terlibat dalam pelbagai jawatan kuasa di peringkat kebangsaan, jawatan kuasa kurikulum contohnya, jawatan kuasa bencana, dan pelbagai tugas lagi yang merupakan sumbangan penting beliau kepada bidang pendidikan di Malaysia. Beliau juga telah menerima banyak kali terima ABC dan menerima juga anugerah ikon kepimpinan Sekolah Agama Menengah KPM. Jadi untuk hari ini kita akan mendengar perkongsian Ustaz Zainal berkaitan dengan iaitu model GPK memacu kecemerlangan SAMBES. Jadi untuk tahu lebih lanjut apa itu model GPK, saya dengan berhati menjemput Ustaz Zainal untuk memulakan sesi perkongsian. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor boleh dengar suara saya? Ya, dengar Ustaz. Okey, alhamdulillah. Pertamanya gembira jumpa balik Dr. Ihsan. Lama dulu tu, belasan tahun juga Dr. Ihsan lama di UK, kemudian balik Malaysia, kita jumpa lagi, alhamdulillah. Saya perlu share saya punya slide lah, insyaAllah. Saya cuba dulu sebelum saya pergi lebih lanjut, kita selesaikan isu teknikal dulu lah. Takut yelah benda online ni tangan orang tua-tua ni. Dr. Ihsan. Jadi kita cuba share dulu lah. Share screen. Oh, saya kena sebentar. Share screen. Windows. Okay. Okey, adakah telah keluar skrin? Ya Ustaz, dah nampak. Mungkin Ustaz boleh klik kepada saya boleh mulalah video presentation. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tamim bil khair. Yang berusaha Dr. Ihsan Ismail selaku moderator dan juga orang kuat lah CDL
hands-on online session ni. Lama dah kita bincang, lama jugalah Dr. Ihsan Ustaz nak bentang tu, Ustaz nak bentang ke? Jadi sebenarnya banyak nak bentang kan, termasuk kalau nak bentang tikam pun banyak Dr. Ihsan. Tapi saya memilih tajuk Sambes sebab saya nak promote Sambes lah Dr. Ihsan. Terutamanya apabila Sambes, sebagaimana kita tahu dia salah sebuah sekolah. Kalau kita tengok pencapaian SPM 2022, ranking tidak rasmi lah sebab KPM tidak membuat sebarang ranking. Saya pun tengok dan yang viral itu SPM 2022 kita tu ranking 5 terbaik kebangsaan lah. Jadi itu yang tidak rasmi lah sehingga kita mengatasi hampir ke semua MRSM dan kebanyakan SBP. Jadi aduan tanya Sambes ni apa? Jadi saya memilih untuk kalau ikutkan doktor banyak perkara yang boleh kita bentang sebagaimana sahabat-sahabat PGB yang telah membuat pembentangan macam-macam. Jadi ini adalah antara platform lah ya yang boleh digunakan oleh rakan-rakan PGB sebab dia kalau kita mencari platform secara fizikal dia memang makan masa, kadang-kadang perlu kepada kos, tetapi CDL di bawah Datuk Dr. Amin Senin ni dia sangat membantu. Sangat membantu sehingga kita ada rakan-rakan kalau boleh tiap-tiap minggu nak bentang pun sebab idea banyak. Idea banyak. Jadi saya sebenarnya memberi laluan lah kepada rakan-rakan PGB untuk menggunakan platform Maya ini dan kita telah membentuk kerjasama apabila Dr. Ihsan menghubungi saya selaku Presiden MPSM masa itu saya memangku, sekarang dah disahkan. Saya tidak ragu-ragu untuk terus menyambut dan saya terus sebarkan kepada rakan-rakan di seluruh kepimpinan MPSM seluruh negara supaya mewawarkan. Dan sehari ada sahaja sahabat-sahabat yang masuk dan saya yakin lepas ni akan ada lagi lah insya-Allah. Jadi Tuan Moderator, Dr. Ihsan seterusnya rakan-rakan yang berada di Maya. Saya dipahamkan murid-murid dan guru Sambes tadi juga ada yang masuk lah, masuk untuk melihat yang ada pengetuanya membuat pembentangan tentang saya namakan tajuk pembentangan saya pada petang ini adalah model GPK memacu kecemerlangan Sambes. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksudkan sebagai GPK. Sebelum tu kita pergi kepada sedikit demografi lah. Demografi Sambes Tari ditubuhkan 1998. 1998 ni dan sekolah ini adalah kelolaan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor JAIS lah pada tahun berkenaan. Walaupun pada tahun 1998 ditubuhkan, tetapi dia hanya dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sarafuddin Idris Shah Al-Has, Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Has, Sultan Negeri Selangor, tetapi hanya dirasmikan pada tahun 2013 pada bulan April. Ya, dua orang di sebelah kiri tuanku itu almarhum atau Allahyarham Datuk Khalid Ibrahim Menteri Besar Selangor, dan di sebelah kiri Menteri Besar Selangor itu adalah Allahyarham Tuan Haji Samsuri Yusak, mantan pengetua Sambes Tari, juga merupakan guru geografi saya. Guru geografi saya. Saya menjadi pengetua di sekolah yang mana mantan-mantan pengetua adalah guru saya. Adalah guru saya. Jadi itu sedikit keunikan lah. Sedikit profil sekolah, dia terletak di Bandaraya Subang Jaya lah. Kalau tuan-tuan perempuan datang ke Selangor, Subang Jaya ni adalah bandaraya ketiga di Negeri Selangor. Saya promote Negeri Selangor sikit lah. Dan yang terbaru katanya akan ada bandaraya keempat iaitu Kelang, insya-Allah. Jadi Bandaraya Shah Alam, kemudian Bandaraya Petaling Jaya, Bandaraya Subang Jaya, dan yang akan datang adalah Bandaraya Kelang, insya-Allah. Mungkin lepas ini sahabat benam ke apa kita tengoklah. Kemudian okey, kita laju sikit, cuma nak demografi sikit lah.
Dia oleh kerana sekolah kebanyakan sekolah menggunakan VC dan VC KPM, tapi oleh kerana sekolah ni adalah sekolah SABK yang asalnya ownernya adalah JAIS, maka kita ada VC khas, ya, kita VC khas iaitu melahirkan dai yang unggul sepanjang zaman. Kemudian misi khas sekolah mentarbiyah murid melalui pendidikan berkualiti berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya etos sekolah kita ada 4S, senyum, salam, sapa, syukur. Dan kita ada lawangan semangat sampai smart. Selalunya selepas ucapan saya akan laungkan sampai, kemudian disambut oleh anak-anak smart. Jadi apakah yang berarti smart itu? Siap siaga, mantap, akhlak, reda dan tawakal. Seterusnya sedikit lagi demografi, bilangan guru 62 orang, 17 lelaki, perempuan 45. Kalau kita tengok di bandaraya, inilah fenomenanya Dr. Ihsan ni. Guru lelaki ataupun staf lelaki dia lebih sedikit berbanding dengan perempuan. Tapi ini kira banyak juga ni Ustaz. 17 dia banyak. Ramai juga tu. Dia banyak. Orang kata kalau duk mengusir tu kan, lelaki tu kan nisbah dia 1 lelaki 4 perempuan kan. Tapi tak terpakai lah dalam sampai hari ni. Kena murid kita campur tu lah, ada 625 lah. Lelaki 261, perempuan 364. Begitu juga dengan bilangan pelajar. Ini adalah senior leader team diketuai oleh saya. Kita ada barisan 3 orang penuh kanan. Kita tak ada tingkatan 6, jadi kita sampai tingkatan 5. So kita ada, dan satu sesi oleh kan kita hanya ada 3 penolong kanan lah. Kemudian saya dibantu oleh 3 orang middle leader team atau guru kanan mata pelajaran JKMT. Kita ada 5, berbeza dengan sekolah menengah biasa. Oleh kerana kita sekolah agama SABK seperti juga SMKA, kita ada satu lagi perjawatan guru kanan mata pelajaran pendidikan Islam. Cuma perjawatannya ada, allowance tak ada. Ini yang MPSM saban tahun perjuangkan, dah sampai ke pengetahuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah. Kita mohon supaya dia menjadi realiti lah. Ya. Begitu juga rakan-rakan kita di sekolah grade B. Semua JKMP tidak menerima sebarang allowance. Sedangkan tugas mereka adalah sangat berat. Okey. Baru pergi pendahuluan, ya. Yang tu saja dah ambil masa 10 minit. Dia ustaz-ustaz ni biasalah kalau ceramah dia punya mukadimah dia panjang, ya, Dr. Ihsan. Okey, kita pergi kepada apa yang dimaksudkan sebagai GPK, memacu kecemerlangan sambat. Kalau tuan-tuan tengok pada poster yang telah dipromosikan oleh CDL, oleh Dr. Ihsan sendiri, ada di situ sedikit sinopsis. GPK adalah satu model yang digunakan oleh Sekolah Agama Menengah Bestari, SAMBES, untuk memacu kecemerlangan dalam aspek kurikulum, co-kurikulum dan sasia. GPK adalah sebuah model yang diadaptasi daripada model TS25. Kalau tuan-tuan tengok nanti dia punya kerangka konsep dia hampir menyamai lah kerangka konsep TS25, ya. Yang bermatlamatkan penyediaan murid. Guru berkualiti, saya ambil guru berkualiti tulis letakkan G. Pemimpin berkesan, saya letakkan dia sebagai P, dan sokongan PIBG dan komuniti saya memilih huruf K. Ya. Digembelingkan untuk memastikan kemenjadian murid sampai sehingga mampu menempatkan diri sebagai salah sebuah sekolah terbaik dalam negara. Pelaksanaan model ini telah membantu Sambil Lestari mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik, sasiah dan co-kurikulum, khususnya pada tahun 2022 dan insya-Allah tahun 2023 yang dah hampir kepada penghujung tahun, tapi sesi masih belum lagi, ya. Sesi masih belum. So GPK itu maknanya guru berkualiti, P adalah pemimpin berkesan, manakala K adalah sokongan PIBG dan komuniti. Okey. Ini kerangka konsepnya. Sebagaimana saya sebut tadi, dia hampir menyamai sebab dia hanya merupakan satu model adaptasi. Saya sangat tertarik sebab saya antara sebelum saya datang ke SAMBES, saya adalah antara sekolah yang kohort 3, ya, dalam TS25. Jadi saya di sekolah yang lama dan sekarang saya mengambil model ini untuk saya memacu kecemerlangan ataupun kemenjadian murid di sekolah. Kalau tuan-tuan lihat di situ, ada guru berkualiti, pemimpin berkesan, sokongan PIBG, komuniti. Memang sebiji sama dengan TS25. Cuma saya kembangkan kepada 3 aspek,
ya. 3 aspek yang kita hanya fokuskan. Kalau kita nak kata sikitnya program Sunbest, dia tidak, tapi fokus kita kepada 3 ni, kemudian setiap 3 tadi kita pecah, satu daripada ni kita pecah kepada 4. Yang lain-lain sebenarnya banyak, tetapi ini fokus kita. Kerja kalau tak fokus, dia akan banyak benda yang cicir. Jadi insya-Allah kalau kita dapat fokus, yang lain-lain tu dia akan ikut. Dia akan ikut insya-Allah. Jadi kita pergi kepada yang pertama, guru berkualiti ya. Slide saya ni ada banyak Dr. Ihsan ni. Kalau untuk makluman ni ada 80 lebih. Memang apa, banyak lah. kita ada masa sejam lebih. InsyaAllah sempat tu. Tapi saya akan banyak gambar dan kita akan skip lah. Jadi guru berkualiti, bukan saya lah. Kami lah. Fokus kepada 4 perkara iaitu untuk mendapat guru yang berkualiti, kami fokus kepada 4, iaitu yang pertama pencerapan PDPC, termasuk juga dalam tu ada coaching and mentoring. Kemudian kami memilih untuk memberi fokus kepada memudayakan PLC, peer learning community. Kami juga, walaupun learning walk ini sebahagian daripada PLC, tapi saya tarik keluar sebab learning walk ini dia sangat menarik kalau kita dapat jadikan dia budaya. Ya. Kemudian yang keempat ialah kajian tindakan ataupun inovasi. Kita tengok satu-satu. Dia banyak gambar. Yang pertama ialah pencerapan PDPC. Kalau kita tengok pencerapan PDPC ni, dia merupakan satu perkara yang wajib bagi semua sekolah. Sebab kita akan mengisi instrumen SKPM G2 yang sekarang sedang dalam proses transformasi. Semua sekolah buat. Dan kalau kita nak cerita tentang pencerapan PDPC ni, saya rasa saya tak perlu, sebab kalau kita nak cerita pencerapan PDPC ni, dia menggunakan standard 4, standard 4 SKPM G2 tu ada 6 elemen. Jadi dia detail. Jadi saya rasa saya tak perlu fokus kepada yang itu. Kita tengok kat mana yang boleh kita pergi. Okey, PLC. Coaching and mentoring oleh MLT SLT. Ini banyak gambar je, saya boleh laju-laju je. Jadi saya memberi fokus dengan rakan-rakan di barisan pentadbir di Sambestari. Kami sangat fokus. SLT dan MLT mesti melakukan coaching dan mentoring. Dalam apa tu PSC. Jadi kami menggunakan, dia sebenarnya untuk coaching and mentoring ni dia ada banyak model, tapi kami memilih menggunakan model GROW lah. Ada 4 langkah model GROW. Tuan-tuan dan puan-puan tahu apa yang disebut sebagai model GROW. Kalau saya nak ulas, G yang pertama tu, GROW tu adalah membina matlamat, atau biasanya sekolah dah ada matlamat, dah ada objektif. Kemudian kita kena tengok realiti. Daripada realiti yang ada, macam mana kita nak pergi kepada matlamat tadi. Kemudian selepas kita dah ada realiti yang ada, kita tengok option yang ada, apa pilihan yang ada untuk membolehkan kita mencapai matlamat. Selepas itu barulah kita dah ada option, kita akan bergerak ke depan. Kita dah pilih option yang mana. Jadi model GROW ini banyak digunakan oleh sekolah, termasuklah Sambestari. Tapi ada masanya kita tidaklah terlalu taksub kepada model GROW. Kadang-kadang kita dah boleh trace terus apa yang boleh kita bimbing kepada rakan-rakan guru. So tuan-tuan dan puan-puan, ahli warga maya yang dihormati sekalian, seterusnya ialah PLC ni juga, SLT dan MLT juga melakukan PLC bersama dengan pembantu makmal dan semua ketua panitia bagi amali sains SPM. Jadi oleh kerana amali sains SPM ni, dia satu benda yang tak boleh kita tinggal, sebab dia merupakan elemen baru dalam SPM. Dia dah balik, macam sebelum ni dia hanya berbentuk penilaian dalam bentuk penulisan, tapi sekarang dah ada amali sains. Jadi kita tak boleh tinggal benda ni, sebab kalau kita tinggal benda ni, dia akan memberi kesan kepada murid. Sebab itu kami memberi fokus dalam amali sains ni, pembantu makmal bersama-sama dengan ketua panitia mesti diberi PLC ataupun perbincangan tentang amali sains. Sekarang ni dekatlah, kami di Selangor pun ni sekarang dalam proses amali sains.
Kemudian selain daripada itu, tuan-tuan dan puan, MLT ni juga ya, kita juga membuat pembentangan kepada pihak JPN, pihak PPD dan sebagainya. Terutama kita akan memilih subjek-subjek yang kita rasa kita perlu beri fokus. Kalau di Sambes ni nanti tuan-tuan mungkin boleh tengok kita banyak fokus kepada ADMAT lah. Anak-anak kita memang dia bukan kata lemah, tetapi perlu banyak bimbingan lah. Perlu banyak bimbingan dalam ADMAT. Jadi kami banyak fokus kepada ADMAT. Yang kedua, kita pilih sejarah sebab sejarah adalah subjek wajib lulus walaupun pencapaian itu tidak menggambarkan kita perlu memberi fokus, tetapi kita tetap yakin bahawa subjek sejarah ini perlu kita beri penekanan, termasuk juga subjek bahasa Melayu. Dr. Ehsan kalau nak tanya tu terus pun boleh ya. Ni banyak gambarnya, saya banyak. Biar gambar berbicara. Okey. Selain daripada kepada pembantu makban dan sebagainya, kita juga membudayakan dan dalam budaya PLC ini dalam memperkasakan guru. Sentiasa ada. Kalau di Sambes ini ada saja ruang, sekarang lagi mudah sebab kita boleh menggunakan platform Maya sebagai mana yang kita buat hari ini, jadi tak ada isu sangat. Kadang-kadang memang kami terpaksa buat mesyuarat malam sebab bergaduh cikgu. Kelas tambahan kami macam mana, kelas kami macam mana. Jadi senang cerita, kita buat secara maya malam. Sambil-sambil masak dekat dapur pun boleh kita berinteraksi ya secara maya. Jadi bersyukurlah ya sebab COVID itu sebenarnya banyak hikmah dia. Jadi kalau kita tengok kepada hikmahnya ya. Kemudian PLC juga dibuat oleh antara MLT dengan ahli bidang. Ini masih lagi dalam PLC. Standard 4 juga ini masih dalam PLC. Tuan-tuan tengok memang banyak. Yang seterusnya ialah kalau kita tengok dalam 4 perkara untuk memastikan dapat guru yang berkualiti tadi. Seterusnya selain daripada PLC ialah learning walk. Saya dah katakan tadi, learning walk ni adalah sebahagian daripada PLC. Tetapi saya sangat tertarik untuk tarik keluar learning walk ini daripada PLC itu. Sebab apa? Sebab learning walk ni, dia ada dua kegunaan. Yang pertamanya, kalau sebagai pentadbir, MLT, SLT termasuk saya juga, learning walk ni boleh digunakan untuk memantau. Dia bukan mencerap ya, dia berbeza sebab dia tak boleh lama. Konsep learning walk ni dia sekejap, tak boleh lebih 5 minit pun. Iaitu kalau yang dimasukkan sebagai learning walk yang sebenar lah. Tapi kalau dah sampai satu masa, itu tak jadi learning walk. Itu dia jadi pencerapan ya, sebab detail. Jadi learning walk ni, selain daripada kita boleh belajar, tengok rakan-rakan kita mengajar dalam kelas tu, antara yang boleh kita tengok dalam learning walk di Sambes hari ini, kami suka tengok ataupun kami mencadangkan supaya guru-guru yang mengajar tadi mengaplikasikan aktiviti berpusatkan guru 421 lah. Jadi dekat situ kami akan tengok macam mana aktiviti berpusatkan murid seperti pembentangan, eksperimen, projek ya. Kemudian ada gallery walk. Gallery walk ni sangat baik, terutama kalau masa itu waktu sesuai tidur tengah hari. Kalau belajar agama ni Dr. Ehsan kan, kitab-kitab ni kan bila kita baca ni, kalau kita tak buat gallery walk, kita menggunakan kaedah konvensional, baca budak dengar, kita baca seorang-seorang, budak akan tidur. Dia akan memudahkan budak. Jadi kita gunakan kaedah gallery walk ni sangat sesuai kalau dia waktu-waktu yang budak-budak dalam keadaan lesu. Kemudian dalam learning walk tadi kita tengoklah ada kuis, ada soal jawab. Jadi ini guru-guru 4-5 orang ikut bidang ke, ikut panitia ke, pergi melihat rakan-rakan mereka yang sedang melaksanakan PDPC. Kemudian kita juga dalam learning walk tadi, kita juga akan memerhati, akan belajar amalan pembelajaran bermakna. Sama ada diterapkan oleh guru atau tidak. Kalau tak diterapkan, mungkin selepas itu kita boleh belajar kurang di situ. Amalan pembelajaran bermakna ni yang kita sebut sebagai 4K1N ya. Itu pemikiran kritis, ada tak dalam PDPC itu? Kemudian kreativiti ada tak dimasukkan? Kolaboratif ada ke tidak? Komunikasi,
dan nilai murni dan etika. Nilai murni dan etika. 4K1N ni sangat penting sebab dia mesti ada dalam satu-satu PDPC itu. 4 perkara ni kena ada supaya dia bolehlah kita kategorikan menepati kelas abad 21. Kemudian kita juga boleh belajar tengok sama ada guru-guru menggunakan alat-alat ataupun tools 421. Antaranya macam ada guna traffic light ke tidak, ada parking lot ke tidak, papan ganjaran, macam mana guru menggunakan. Itu kita boleh belajar lah, kadang-kadang kreatif. Kalau tak ada traffic light, mereka akan menggunakan isyarat jari, faham, kurang faham, tidak faham. Traffic light tak ada. Kalau ada traffic light, kita gunakan merah, tak faham, kuning atau hijau. Hijau faham, kurang faham maknanya kita gunakan simbol jari seperti ini. Jadi itu semua boleh belajar. Tengok juga papan ganjaran, bagaimana guru menggunakan alat-alat ini. Mini whiteboard, peta icing dan sebagainya. Jadi banyak yang boleh kita belajar daripada learning walk ini. Dan inilah proses untuk kita meningkatkan kualiti guru. InsyaAllah, jadi bila guru menggunakan elemen-elemen ini dalam pengajaran mereka, insyaAllah murid akan lebih segar, selain daripada mereka mudah faham, selain daripada mereka akan lebih aktif berbanding dengan kita menggunakan kaedah konvensional. Kemudian seterusnya ialah program team building. Team building ini sangat penting sebab kita dalam sebuah organisasi, kita tak boleh ramai kepala. Dia mesti, tim itu hala tujuannya mesti sama. Kalau satu kumpulan ni ada nak bawa ke lain, penolong kanan ada nak bawa ke lain, penolong kanan HEM ada grup lain, dia akan hancur organisasi itu. InsyaAllah akan hancur. Tapi bukanlah itu satu doa, tapi biasanya begitu. Sebab itu kita kena bina tim. Salah satu cara nak bina tim yang kuat, kita gunakan program team building. Kami memilih Cikgu Jinggo Training and Consultancy. Kena bayarlah sikit. Tetapi sangat menarik sebab dia ada modul-modul yang boleh memberi pengajaran kepada kita betapa pentingnya kita bersatu hati. Dia bukan dalam negara saja, dalam organisasi pun. Negara pun kalau tak bersatu hati, tengok negara Arab tidak bersatu, bagaimana Palestin kena ganyang kan. Itu ambil pengajaran. Kita itu organisasi yang kecil pun begitu juga keadaan dia. Baik, seterusnya perkara yang keempat ialah inovasi dan juga kajian tindakan. Jadi kami dengan kerjasama PIBG, sebab nak masuk pertandingan-pertandingan inovasi ni dia tidak murah. Ada perlu kos. Ada guru memang menggunakan dana sendiri, tapi alhamdulillah di Sambestari bila kita ceritakan bahawa kalau guru berjaya menghasilkan inovasi, dapat anugerah dan sebagainya, dia memberi impak kepada murid. Sebab dia guru bukan pergi semata-mata guru, sebab bersama-sama dengan guru itu ada murid yang turut serta. Jadi dia memberi impak kepada murid. Jadi dekat sini PIBG dia tidak kerekut dalam membelanja, asalkan dia memberi impak kepada murid. Itu yang pentingnya. Tapi kalau kita buat program impak dia tak nampak, mungkin mereka akan kaji baliklah. Jadi sampai ni alhamdulillah kita dapat kerjasama yang baiklah daripada PIBG. Jadi kita hantar bukan sekadar di peringkat kebangsaan, bukan sekadar peringkat negeri, tapi kita melangkau ke peringkat antarabangsa lah. Walaupun dia buat di Malaysia, belanja dia murah lah sebab dia berada di Malaysia. Kalau kita pergi yang Korea dan sebagainya, banyak sekolah yang pergi kan. Itu sekolah yang have-have punya, yang kaya-kaya. Silakan. Sampai hari ini banyak B40 pengetua pun B40 juga ni. Jadi yang seterusnya ada yang kedua, kita masih lagi inovasi. Tuan-tuan tengok tadi ada dua, mana kita ada 4 guru kita. Jadi kita kena cari MLT, SLT akan cari guru siapa lagi yang boleh, kita akan pujuk dan kita akan bimbing untuk mereka menyertai inovasi. Percaya atau tidak, ada guru yang tak sangka, alamak, dia kata boleh menang, dapat silver, dapat gold.
peringkat antarabangsa. Tapi sebelum ni tak pernah cuba. Saya bukan nak kata sebelum ini sampai tadi tak bagus. Bagus. Result dia bagus. Tapi apabila guru-guru ni dibagi peluang, kita hantar. Kita bimbing. Ya, mereka boleh menang. Dan ini memberi memberi satu aura lah kepada murid-murid. Apabila guru mereka sendiri. Ya, bukan murid saja dapat pencapaian antarabangsa, tapi guru juga. Ya, guru juga dapat. Baik, seterusnya. Okey, dah 6 dah. Ya. Tadi dua ni dah 6 dah. 6 ya, 6 inovasi yang disertai oleh guru. Kita fokus supaya bila gurunya, jadi kita senang nak suruh budak lepas ni ya. Okey. Kemudian kita juga menyertai robotik peringkat antarabangsa. Robotik ni juga guru. Dengan kerjasama parent ya, ada parent dalam kalangan parent yang memang ada kemahiran ya, ada kemahiran. Jadi guru dan juga parent bergabung ya, melatih anak-anak ini sehingga mereka berjaya lah. Kalau tak dapat menang pun at least dapatlah sampai kedudukan 10 terbaik ya, peringkat antarabangsa tu ya, peringkat antarabangsa. Baik. Kemudian kita juga dalam memperkasakan guru berkualiti ini, kita telah bekerjasama dengan satu yayasan Petronas dan juga program dalam program Duta Guru Malaysia. Dr. Ihsan mungkin tahu sebab EPRD terlibat secara langsung dalam Duta Guru STEM. Ya, tahu. Alhamdulillah. Ada guru Sandes ya? Ya, ada guru. Alhamdulillah. Apabila mereka datang approach MPSM, saya kata saya tak nak bekerjasama kecuali guru saya dipertimbangkan untuk menjadi salah seorang daripada duta guru. Alhamdulillah berjaya salah seorangnya. Dia tak boleh ramai-ramai sebab kalau ramai-ramai nanti bila panggil bengkel tutup pula sekolah kan. Jadi mungkin seorang atau dua orang tu pun pada saya dah ramai. Seorang pun dah memadai bagi setiap tahun sebab apabila berkursus mengambil masa sampai seminggu, 2 minggu, jadi sekolah akan kosong. So tak boleh ramai-ramai. Terima kasih Yayasan Petronas sebab memilih guru Sambes lah. Jadi buat julung-julung kalinya Sambes ya. Sambes sekolah agama yang ada duta guru STEM. Baik, ini adalah duta guru STEM kita ya. Puan Faridatul Akmal ya. Gembira dia apabila berjaya menjadi salah seorang. Dr. Ihsan dulu memang personal in charge kan, PI untuk duta guru. Masa kohort 1 saya terlibatlah dalam melaksanakan program ini. Okey. Sampai sekarang, hingga sekarang kita MPSM bekerjasama lah ya dengan duta guru duta STEM ni ya. Okey. Kita juga usahakan kalau kita biar lepas menyentuh je, tak ada cikgu yang akan mohon untuk guru cemerlang. Jadi kita usahakan, kita bantu. Kalau dokumennya tak lengkap, kita bimbing supaya melengkapkan dokumen. Alhamdulillah, akhirnya 2 orang kita masih gelar mereka sebagai calon sebab mereka belum lagi dapat keputusan. Tapi telah melalui verifikasi lah oleh pihak Nazim. Mohon doa daripada rakan-rakan semua sebab Sambes belum ada. Sepanjang saya masuk ke Sambes, belum ada guru cemerlang. Dan bila saya masuk, oleh kerana saya sendiri bukan guru cemerlang, saya mengimpikan supaya ada orang-orang di bawah saya menjadi guru cemerlang. Alhamdulillah, sekurang-kurangnya 2 orang telah berjaya melepasi verifikasi. Learning walk, tadi saya dah sentuh sikit learning walk. Okey, kita pergi kepada pemimpin berkesan. Ya, tadi berkaitan dengan guru. Kemudian pergi kepada pemimpin. Bila sebut pemimpin, dia pergi kepada saya, SLT, semua penungkanan. Saya ada 3 orang penungkanan. Kemudian saya ada 5 guru kanan pentajaran. Mereka ini adalah yang disebut sebagai pemimpin. Kalau nak masukkan pemimpin ini dalam kelompok ataupun dalam kalangan ketua panitia pun tak ada masalah. Tapi kalau ramai sangat tu dia jadi payah lah kan. Sebab kalau ketua panitia, kalau macam di Sambas ni ada 20 lebih subjek tu, jadi akhirnya semua jadi pemimpin ni kan. Tapi kami fokus kepada bila sebut pemimpin ni, kita ada di Sambas ini saya gelar ataupun kami menamakan sebagai G9 ya, G9.
Baik. Dalam melahirkan pemimpin berkesan, kami juga tidak juga memilih 4 saja. Memfokuskan kepada 4 saja, iaitu coaching, mentoring, lebih kurang aja. PLC mingguan. Kami dah telah pacak ataupun telah letak dalam jadual mingguan itu setiap hari Rabu. Ya, setiap hari Rabu, jadi kita kosongkan ya, antara jam 11 hingga jam 2 gitu, kita akan kosongkan jadual waktu pengajaran bagi uh, pemimpin ni tadi, G9 ni tadi, supaya kita dapat mengadakan PLC ya. Hampir setiap minggu kita buatlah. Ada masanya kita tak dapat buat disebabkan oleh faktor tak cukup quorum. Kadang-kadang saya pun keluar sampai seminggu, kadang-kadang 3-4 orang ya, SLT MLT keluar, jadi kita tangguhkanlah. Kadang-kadang kita memilih hari lain lah. Kemudian kita juga selain daripada PLC, kita juga fokus kepada kajian tindakan dan inovasi. Dalam kalangan SLT MLT juga kena benda ni. Ya, kena ada kajian tindakan paling kurang, dan kena ada juga inovasi, dan ada lawatan penanda arasan. Nanti kita tunggulah tunjuk lawatan penanda arasan ni. Kami ada buat 2 yang official lah. Yang tak official ni banyak lah. Yang official ni kami ada buat 2. Tetapi itulah yang kurangnya kami. Kami ni selalu jadi tempat orang datang membuat penanda aras. Tapi kami sendiri kurang melaksanakan program penanda arasan. Tapi kami usahakan juga, sebab nak buat lawatan penanda arasan ni dia perlu kos. Ya, perlu kos apabila dia melibatkan jumlah guru yang besar. Tapi kami pernah buat juga ke luar negara, satu dalam negara satu. Luar negara kami pergi ke Vietnam. Orang kata kenapa pergi tengok, sampai jauh sangat dia punya pencapaian kalau banding dengan Vietnam. Dia menanda arah ni dia boleh kepada 2, orang yang lebih baik pada kita atau orang yang kurang pada kita. Kurang pada kita ni supaya kita lebih bersyukur. Kalau kita nak rasa bersyukur, tengok orang yang lebih rendah pencapaian dengan kita, tengok orang yang kurang daripada kita, barulah kat situ ada lahir rasa syukur. Pergi ke Vietnam itu jauh daripada segala kemudahan, jauh daripada segala kewangan dan sebagainya, tetapi mereka boleh. Kalau orang Islam, dia dapat mengekalkan ataupun memelihara iman mereka. Walau dalam kedudukan mereka minoriti, ada sekolah agama, ada belajar agama. Tapi kita di sekolah, di Malaysia ini, ada subjek agama, ada guru agama, banyak pula macam itu, tapi ada murid yang fail subjek agama. Ya, ada murid yang fail. Bukan setakat fail, tapi tak mau belajar agama. Kat situlah nanti lahir rasa syukur. Tengoklah, pergi tengok negara-negara yang minoritinya adalah umat Islam. Kalau umat Islam lah, kalau bukan orang Islam pun, kalau kita pergi pun, kita lihat naifnya mereka itu akan menyebabkan kita rasa, oh, kita punya tandas sekolah, masalah, kelas, sesak dan sebagainya. Orang lain ada lagi yang lebih teruk daripada kita. Jadi kita jangan gunakan alasan itu. Kalau datang ke Sambes ni, memang kemudahan masih lagi taif, tapi itu tidak menghalang ya untuk kita mencapai kejayaan. Sebab apa? Sebab kita belajar daripada mereka yang lebih ataupun kekurangan berbanding dengan kita. Kemudian seterusnya, ini gambar lah mungkin berkesan ni. Di orang dalam slide ni masuk pula gambar saya menerima anugerah lah ya. Kemudian penolong kanan saya juga ada terima anugerah. Tahun 2022 saya dapat anugerah ikon kepimpinan sekolah agama Kementerian Pendidikan. Saya dapat anugerah tu daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan pada masa itu. Kemudian penolong kanan saya juga, Pak Nur Sikin juga pernah menerima anugerah kualiti kepimpinan pelungkanan pentadbiran ya. Kami tak cemerlang mana, tapi alhamdulillah ada pihak yang mengiktiraf. Jadi itu memberi semangat. Kalau kami tak rasa gembira, tapi warga sekolah tetap gembira dengan apa yang kami capai. Mudah-mudahannya begitulah. Okey, itu gambar-gambar lebih kepada apa yang saya nyatakan tadi lah. Saya lajukan saja. Ini antara PLC yang kita buat dengan guru. Ini SLT MLT setiap hari Rabu yang saya sebut tadi. Setiap hari Rabu kami ada PLC. PLC ini sangat penting. Apa saja masalah, apa saja perkara yang ada isu di sekolah, kita selesaikan dalam ini.
Dia tidak berlaku di bilik pengetua. Saya tak buat keputusan. Saya punya pendekatan, keputusan bukan bilik saya. Keputusan adalah di bilik mesyuarat bersama dengan SLT MLT. Jadi apabila dah berlaku keputusan di situ, saya tak akan ubah apa-apa di bilik pengetua. Rayulah macam mana pun, saya akan bawa semula. Kalau ada orang tak setuju, saya akan bawa semula dalam PLC, SLT MLT untuk buat keputusan. Jadi pendekatan saya tak akan ada apa yang berubah dalam bilik pengetua, kecuali saya tanda tangan kalau nak naik gaji dan sebagainya lah. Tapi keputusan-keputusan ini dibuat, saya tak akan batalkan. Sebab kalau saya batal sekali, dia orang tak nak bincang dah. Nak buat apa kita bincang penat-penat? Masuk bilik pengetua semuanya dibatalkan oleh pengetua. Jadi saya tak nak berlaku perkara yang begini. Kemudian ini sebagaimana yang saya sebut tadi, kita ada kajian tindakan. Jadi kita buat dalam grup kajian tindakan kita. Kita buat satu tajuk yang kita bunyikan sebagai e-taklim dalam penulisan amalan terbaik. InsyaAllah dia akan diterbitkan dalam jurnal bahagian pendidikan Islam. Saya tak pasti program macam mana, tapi juga akan diterbitkan dalam jurnal ataupun buku amalan terbaik Jabatan Pendidikan Negeri Selangor lah, di bawah sektor pendidikan Islam. InsyaAllah doakan, nama saya adalah situ. Jadi pengetua tu untunglah boleh tumpang nama kan. Tapi kalau saya tak suruh, tak berjalan benda ni. Jadi sebab itu saya masuk juga nama saya itu, sebab saya membimbing lah. Membimbing, pengalaman tak banyak mana, tapi banding dengan mereka, kita lebih tua ni tentulah ada pengalaman ataupun yang boleh kita sampaikan kepada mereka. Ini yang saya sebut tadi, lawatan penanda arasan ke Vietnam. Kita pergi ke dua tempat. Pertama kita pergi masjid. Sebab di masjid tu kita boleh belajar banyak perkara. Masjid di negara-negara yang minoriti umat Islam, dia juga jadi pusat pendidikan. Ya tuan-tuan, dia tak macam di Malaysia. Malaysia ni kalau ada budak mengaji bising-bising tu, jemaah dah bising. Dia kata apa budak-budak ni kacau dan sebagainya. Tapi di negara seperti negara yang minoriti dia umat Islam, dia jadi pusat pendidikan. Selain daripada itu, kita pergi juga sekolah. Namanya sekolah, tapi bila kita pergi, tak boleh kita gambarkan. Duduk atas lantai, meja pun Masya Allah tak ada. Gurunya seorang tapi muridnya beratus. Tak ada gaji. Bila kita tengok tak ada gaji rupanya. Jadi macam mana you all hidup? Dia kata kami meniaga lah. Kami meniaga. Jadi mengajar ini adalah merupakan kerja sampingan sukarela. Jadi kalau kat Malaysia berani ada berani kerja sukarela macam ada yang sanggup begitu kan, tapi tak ramai lah. Jadi ni juga kita buat juga, walaupun tak banyak, tapi kita buat juga ke SMKH. Saya kata cikgu-cikgu kita pergilah satu SMKA yang baru. SMKA Pagun ni sekolah baru. Dia pergi memang tengok bilik guru dia jauh macam langit dengan bumi di Sam Bestari. Tengok dia punya dewan, tengok dia punya kemudahan kelas, tandas dan sebagainya. Sangat cantik. Satu komplek pendidikan yang dekat situlah kita rasa macam bertuahnya cikgu-cikgu yang ada di situ. So itu yang kami sampaikan kepada bertuahnya dan bertuahnya. Tapi walaupun kita kurang, tapi kita ada perkara yang lebih baik lah. Kalau di SMK Paguh tu, dia hanya kampung kan, tapi sampai ni walaupun buruk, tapi kiri kanan kita ada shopping komplek, ada Maidin, kemudian ada mall-mall yang besar. Jadi kita balik pada sekolah, ada sesuatu yang kita boleh isilah masa lapang kita. Kemudian saya juga dalam memperkasakan, saya juga sebagai pemimpin, saya juga ada program saya sendiri. Saya ada program yang saya sebut sebagai sentuhan kasih. Jadi siapakah murid-murid ini? Murid-murid ini biasanya saya akan pilih bottom 20 lah. Walaupun pencapaian anak-anak Sambas ni cemerlang, bila disebut bottom 20 ni, bukan mereka fail, tapi mereka tak dapat A+. Tapi pada kami takkan lepaskan seorang pun. Bila dia bottom 20, walaupun dia A, tapi maka dia tak dapat A+, kami akan tangkap dia. Tangkap, dengarlah literan ayahanda. Jadi saya akan kumpulkan mereka. Dan mereka ni kalau 20 orang ke, 30 orang ke, tengok bottom 20 ni, saya akan bahagikan mereka kepada saya punya MLT. Kena ambil 5 orang murid ni, setiap seorang kena ambil jadi anak angkat dan sebagainya. Tengok mereka serba-serbi, kebajikan mereka, pelajaran mereka, sakit pening mereka, tidur tak tidur mereka, semuanya kena tengok. Pembudayaan STEM juga,
Tadi dah sentuh kita ada Duta Guru STEM insya-Allah. Dan yang ketiga ialah dah tak banyak dah, sokongan PIBG dan komuniti. Tuan-tuan dan puan, selain pada tadi kita nak kemenjadian murid, nak jadikan murid sampai KPI kami tu sangat tinggi lah. Kalau SPM tu kita nak pergi kepada 1.18. 1.18. Jadi kami perlu satu kumpulan guru yang sangat berkualiti. Kami perlu kepada pemimpin yang sangat berkesan. Kami dah buat tu program tu untuk guru. Kami juga ada program untuk pemimpin. Dan yang ketiga ialah kita nak fokus sokongan PIBG dan komuniti. Kita nak manipulate mereka. Kita nak manfaatkan. PIBG kita nak manfaatkan komuniti. PIBG ni selalu jadi isu. Apabila sekolah banyak yang berkonfrontasi lah, berkonfrontasi, gagal memanfaatkan. Jadi bermusuh kadang-kadang tu. Apabila berlaku sesuatu isu dan sebagainya, kalau kita gagal menguruskan emosi, gagal membentuk satu komunikasi yang berkesan, dia akan jadi, PIBG ni jadi satu beban. Jadi satu beban. Tapi Alhamdulillah di Sampai Lestari dan di banyak sekolah, PIBG menjadi sesuatu yang sangat bernilai, sangat berharga. Begitu juga dengan komuniti. Apa yang kami buat? Kami fokus kepada 4 juga. Sebenarnya banyak. Dr. Ihsan dan rakan-rakan bagaimana semua sebenarnya dalam kita memanfaatkan PIBG dan komuniti banyak, puluhan aktiviti. Tetapi kami memilih 4 untuk kita fokus. Yang pertama, penyediaan makan minum sepanjang peperiksaan awam oleh KSIB. Ini banyak sekolah buat. Banyak sekolah buat. Bila kita sebut penyediaan makan minum, di Sampai Lestari ini kita ada 2 peperiksaan. Ada 2 jenis peperiksaan awam. Yang pertama ialah SPM, iaitu peperiksaan yang dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia di bawah KPM. Satu lagi adalah SMA, Sijil Menengah Agama. Satu sijil yang dikelolakan oleh Jabatan Agama Islam Selangor dan dia dilaksanakan diduduki oleh murid tingkatan 4. Jadi ada 2 peperiksaan. Dan sepanjang 2 peperiksaan berlangsung, kami memanfaatkan kekuatan PIBG dan KSIB untuk menyediakan makan minum. Jadi sepanjang, kalau sebulan lah, makan minum calon-calon peperiksaan ini setiap orang. Oleh kerana budak-budak ni dia duduk di asrama, jadi kita taklah maknanya daripada sarapan pagi sampai ke makan malam. Jadi maknanya sarapan pagi dah disediakan di asrama. Cuma kadang-kadang ada gap di antara pagi itu, kita sebut sebagai macam apa ni lah, antara makan tengah hari dengan sarapan pagi. Di tengah-tengah itu ada lompong, waktu kadang-kadang murid ada yang tak sempat minum dan sebagainya. Di sini kita sediakan. Sediakan makan dan minum. Dan bukan saja kepada murid, tapi juga kepada pengawas peperiksaan. Cikgu-cikgu luar. Jadi guru-guru pengawas yang jaga peperiksaan di Sampai Lestari ini, dia sangat bertuah sebab mereka tak perlu belanja lah untuk makan minum, kecuali dah jemu. Tapi insyaAllah tak jemu lah. Kami sediakan makan minum tuan-tuan dan puan, insyaAllah takkan sempat lapar lah. Jadi Dr. Ihsan kalau nak datang jadi pengawas SPM di sini pun boleh. InsyaAllah kita jamu. Kita jamu. Sekarang dah buka kan, peperiksaan awam boleh dipohon oleh sesiapa yang Berhormat Menteri dah buka supaya melibatkan juga bukan warga guru. Kemudian kita ada program infak, pembangunan akademik, co-curriculum, HEM. Untuk infak ni, dengan kerjasama PIBG jugalah, sebab kita kalau dengan kerjasama PIBG itu dia memudahkan, sebab urusan mengutip wang ini dia berlaku hanya boleh berlaku dengan blessing ataupun mesyuarat agung PIBG. Jadi PIBG di Sampai Lestari ini mereka menggunakan pendekatan, ini satu tip lah, satu tip. Kita nak dapat kutipan, dia bukan menjual agama ni. Orang kata ustaz jual agama ke, tidak. Kita menggunakan contohnya macam hari Arafah hari itu. Kita akan lancarkan satu tabung, kita buat poster. Infak hari Arafah. Dia punya masuk Dr. Ihsan. Orang mencari tempat untuk infak. Jadi kita sediakan platform, sediakan satu saluran, jadi mereka infak kat situ. Dapat kita hari Arafah tu saja 2-3 ribu kita boleh dapat. Kita boleh dapat infak. Begitu juga kita menggunakan subuh, sedekah subuh.
RM1, Ya. RM2, 50 sen. Itu dia tak duit. Kita Betul. juga menggunakan hari Jumaat, infak Jumaat. Ini tip lah. Bukan nampak macam jual agama kan. Tapi tidak, tapi kita sebenarnya menyediakan ruang kepada Ruang dan peluang orang lah. yang memang nak infak. Kalau tidak, dia Betul. akan bagi orang mengemediti jalan. Betul, betul, Dia akan betul. masukkan tabung-tabung ini, tidak tahu apa tujuannya, tapi bila masuk ke tabung sekolah PIBG, mereka tahu apa yang kita buat untuk anak-anak uh, mereka belajar. Kemudian kita juga ada gotong royong keceriaan. Alhamdulillah, mulai tahun ini kan ada gotong royong madani. Siap buat pertama kali dalam sejarah kerajaan, Kementerian Pendidikan turunkan duit untuk buat Oh. program gotong royong. Alhamdulillah, ini merupakan satu yang selama ini kita buat dengan dana kita sendiri. Tapi kali ini, walaupun tidak cukup, memang kita tidak cukup, tapi memadai lah untuk yang air dan minuman makanan ringan kepada mereka yang terlibat. Tetapi dalam masa yang sama kita juga dapat kutipan, dapat kutipan, selain daripada kutipan, parent turun. Parent ini, ibu bapa ini, warga maya sekalian, macam kemahiran mereka daripada JKPIG NYDP, dia memang engineer dalam bidang elektrikal. Tiap kerja dengan TMB. Jadi cepat, ada isu dia cepat. Walaupun dia tidak dapat selesaikan kerana isu kos dan sebagainya, tapi dia boleh trace apa yang berlaku dan kita boleh membuat cadangan lah kepada pihak KPM untuk membuat perbaikan dan sebagainya. Jadi kita pergi tengok gambar lah pula. Gambar. Kita nak berhenti jam berapa ni Dr. Ihsan? Jam 4 ya? Kita ada sampai Time. 4 lebih pun boleh sebab sebenarnya masa kita sampai 4 Okey, setengah okey. tapi termasuk Q&A lah. Kita akan buka kepada persoalan lain. Baik, 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 baik. Baik, bila sebut PIBG tadi, inilah YDP kami yang Arif, Dr. Arif Sanusi bin Jari, Hakim Mahkamah Tinggi Malaya. Sekarang menjaga Mahkamah Tinggi di Kangar lah, Perlis. Susah juga ya Hakim Mahkamah Tinggi jadi YDP PIBG. Tuan-tuan rasa susah tak? Tapi tidak bagi kami. Sebab apabila dia menjadi YDP, dia letak topi dan songkok dia tu di mahkamah. Dia tidak bawa masuk sebagai hakim dalam PIBG. Ini kelebihannya. Ini kelebihannya. Dan dia pula juga merupakan lepasan sekolah agama, kisah sekolah Islam dan juga lepasan SMKA. Jadi memang sangat membantu. Dan saya boleh sebut ini adalah antara penggerak kepada kejayaan sampai hari ini. Baik, ini antara yang tuan-tuan tengoklah apa yang kami dapat daripada PIBG tu kan. RM219,541.88. Itu yang kami dapat. RM200,000 lebih. Tak banyak ni sebab ada sekolah yang sejuta pun ada Dr. Ihsan. Tapi bagi saya yang B40 ni Dr. Ihsan, RM200,000 ni memang banyak lah B40 macam saya ni lah kan. Dia ada sekolah sejuta lebih lah, tapi ini antara yang kami dapat lah. Kemudian daripada komuniti kami juga dapat sumbangan daripada Menteri Besar Selangor RM50,000 apabila kami dapat pencapaian terbaik di Malaysia SPM. MB turun MB turun ke Sambes. Dia terbalik sikit, selalu kita jemput MB datang sekolah, balik MB call sekolah nak datang Sambes. Bukan datang lenggang-lenggang, datang bawa RM50,000. Itu yang cash untuk aktiviti. Ada lagi perkara lain yang kami masih lagi menunggu. Dia bagi padang, upgrade padang, kemudian dia bagi tangki air. Saya rasa dalam melibatkan dalam ratus ribu jugalah kos. Itu masih dalam proses. Ahli parlimen juga, walaupun ahli parlimen kita ini banyak agensi yang dia terpaksa cover, tetapi Sambes tetap berada di hati. Sebab dia kata, banggalah salah sebuah sekolah di Sambes terbaik di Malaysia mah. Jadi saya bila jumpa je saya terus juga kata Sambes kelima terbaik ni YB. Mesti bagi sesuatu supaya kita boleh kekalkan keadaan ini. Begitu juga dengan komuniti. Komuniti di USJ 5 ini dengan USJ 6 ni,
Tuan-tuan bayangkan mereka boleh bagi sampai 9,000 kutipan untuk anak-anak. Ada lagi yang lain yang kita tak catat di sini, mereka menaja ada 10 orang. 10 orang murid yang asnaf atau B40 yang mereka tajalah yuran-yuran mereka, hampir seorang lebih kurang 300 macam tu lah. Kalau 10 orang dah 3,000. Ya. Jadi inilah kekuatan apabila kita dapat manfaatkan komuniti selain daripada PIBG. Okey, ni AJK PIBG. AJK PIBG turun. Periksa elektrik, pasang kipas, pasang suis, baiki kemudahan-kemudahan yang rosak dan sebagainya. AJK sendiri turun. Itu adalah gambar-gambar AJK PIBG. Mereka tengok je dari jauh. Elektrik tu tak berani kita. Bukan ilmu kita kan. Tetapi orang yang ada ilmu, saya sebut tadi NYDP PIBG adalah engineer elektrikal. Jadi mereka membantulah sekolah. Ini gotong royong penyediaan makan minum yang saya sebut tadi. Kemudian program komuniti Persatuan Penduduk USG 5. Kalau tuan-tuan datang ke USG 5 ni, mereka memang golongan yang bukan T20 saja. Mereka memang sangat kaya raya. Rumah mereka memang harga 5-6 juta lah, banglo yang besar-besar. Masuk ke sampai tu kena melalui rumah mereka, memang kaya-kaya. Jadi tak ada masalah. Setakat 9,000 tu pada mereka mungkin kecil lah, tapi pada kita dia tetap besar dan tetap berharga. Kemudian kita juga dijemput untuk bersama-sama dengan komuniti di surau USJ 5. Ini saya pergi kepada gambar. Saya nak tunjukkan impak daripada apa yang kami buat tadi, 3 perkara ni tadi. Ini Malghat Anugerah Cemerlang. MB datang turun. Dia nak turun ke Sambes. Kita alu-alukan lah. Tapi saya kata jangan turun kosong lah. Apa Datuk? Memang tak kosong lah. Dia bawa dengan duit dan sebagainya. Yang penting adalah pengiktirafan. Pengiktirafan. Selain pada komuniti PIBG dan juga ibu bapa tadi, kami juga memanfaatkan alumni. Kami juga memanfaatkan alumni. Baik. Salah seorang alumni yang hebat, kalau tuan-tuan pergi di Lebuh Raya, tuan-tuan perasan ada satu billboard MC Plus, matematik tambahan. Itu adalah alumni Sambes. Nama dia Sir Patrick Hussein. Dia datang ke Sambes, dia bagi free. Tapi kami tetap bayarlah sebab dia datang dengan tim. Kadang-kadang dia bagi free. Tak ada kena sebarang cas. Dia datang untuk bantu adik-adik dia. Adik-adik dia mencapai kecemerlangan dalam baik impak. Dah buat semua tu, alhamdulillah. Antara impaknya tuan-tuan, kita pergi yang pertama pada kurikulum. Inilah dalam 3 tahun pencapaian kami 2020 1.78, 2021 1.49, dia semakin baik. 2022 kami dapat 1.21. Inilah yang menempatkan kami sebagai sekolah agama terbaik, kebangsaan terbaik dalam kalangan SMKA, SABK. Kami juga dapat ranking 5 secara tidak rasmi. Jika digabungkan dengan sekolah terbaik, kalau nombor 1 memang Integrasi Gombak lah. Tapi kami berada di ranking ke-5. Tahun 2023, mohon doa restu semua, kami akan cuba capai 1.18. Tak kira lah kita dapat ranking nombor berapa pun, tak penting. Yang penting kami dapat, kalau kita duduk ranking 200 pun, tapi kami dapat 1.18, ia tetap pencapaian. Ranking ni memang dah tak ada dah. Tapi saya sebut ini untuk membolehkan kita nampak dia punya perbandingan itu saja. Tapi kami tak melihat ranking. Sebab ranking ini kadang-kadang tidak adil dari segi aliran sekolah. Sebenarnya macam kami, aliran kami tak boleh sama dengan SBP. Setengah SBP sebab subjek kami berbeza. Kami ada subjek dini. Subjek yang berbeza terus dengan sekolah sains yang lain. Tetapi kita buat perbandingan itu untuk kita cari di mana kita boleh belajar. Jadi pada sekolah-sekolah yang berkenaan. Okey, ini grafnya lah. Grafnya menjadi semakin baik lah. Kita harap, kita berdoa supaya kita dapatlah. Ini grade purata mata pelajaran. Mohon maaf saya hanya dapat turunkan perbandingan 2021-2022. Kalau tuan-tuan tengok yang tolak itu, negatif itu bermakna dia turun, agak merosot ialah matematik tambahan lah. Sebab itu kita, Fathi tadi turun, dia alumni tadi turun, bantu adik-adik dia dan akhirnya kita dapat GPS. GPS asal ada 1.22, tapi telah semakkan dibuat oleh lembaga periksaan, kami naik lagi
kepada 1.21. Jadi rumusannya kami daripada 104 calon, 11A plus kita ada seorang, 11A kita ada 30 orang, 10A kita ada 30 orang, 9A ada 10 orang, 8A ada 15 orang, 7A 12, 6A 5 orang, 5A 1. Satu je. Itu pun kami dah usaha supaya dia pergi kepada 6A, pasti dia buat rayon atau tidak. Saya rasa dia tak buat sebab kombinasi subjek tu tak memerlukan dia untuk buat. Dan kebanyakan anak-anak ni dapat tawaran JPA lah dan juga MARA. Dan insya-Allah sebahagian besar daripada mereka akan terbang ke luar negara lah insya-Allah. Yang 11A Ini pula tadi 5A dapat tu tawaran Ustaz paling JPA rendah lah. untuk Yang 5A tu yang paling rendah lah. paling rendah 5A. Paling rendah 5A. Ada orang kawan-kawan kata aku paling bagus 5A. Jangan buat perbandingan. Dia tak sama, subjek tak sama, budak tak sama. Jangan ini untuk tunjukkan apa yang kami buat tadi dia memberi impak kepada inilah ya. Bukan untuk tuan-tuan dan puan lawan ya. Tidak sama sekali. Ini untuk tunjukkan apa yang kami buat tadi dia mencapai impak yang kita kendaki. Jadi kita dapat beberapa anugerah, kalau tengok ada 10, 18, di peringkat JPN saja kita dapat 18 anugerah untuk kurikulum. Di peringkat PPD, itulah ada 1, 2, 3 setiap subjek tadi. Kemudian kita pergi kepada co-curriculum, impak dia, tuan-tuan dan puan. Antarabangsa kita ada tuan-tuan, saya nak baca nanti tergeliat lidah saya, lidah Jawa ni tergeliat pula kan. Tapi tuan-tuan boleh baca lah, tengok tu apa yang kami capai ya. Antarabangsa kami ada sejumlah 8 pencapaian antarabangsa. Anak-anak sekolah agama datang daripada berbagai latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan yang berbeza, datang daripada seluruh negeri Selangor, boleh mendapat pencapaian 8 pencapaian antarabangsa lah yang kami dapat. Itu peringkat antarabangsa. Kebangsaan, kalau tuan-tuan tengok, ada 10 sini, ada 10 pencapaian kebangsaan. Ini tak update lagi ya Dr. Ihsan. Ini sebab masih lagi dalam proses, ada lagi yang bertanding dan sebagainya. Kemudian negeri kita ada ada 42 pencapaian di peringkat negeri, termasuklah walaupun ranking dia ranking 8 dan sebagainya, tapi setengah pertandingan macam catur, top 10 itu, top 15, top 20 itu tinggi pencapaian dia, walaupun dia tak dapat johan, tapi tinggi dia punya pencapaian. Kemudian kita pergi kepada daerah, apa yang kita capai daerah tu ada 9, 15, 10, 20, kita ada 24. Kalau gabung tadi kita hampir lebih pada 40 pencapaiannya dalam bidang co-curriculum. Sasiah kita tak banyak sebab dalam HEM dia tak ada banyak pertandingan ya. Tapi bagaimanapun setiap pertandingan yang kami sertai, alhamdulillah kita dapatlah dalam pertandingan reka bentuk grafik jaya peringkat negeri kita dapat johan. Kemudian kita dapat anugerah emas. Ini yang terbaru. Kita baru terima makluman tapi CJ belum dapat lagi. Tapi kita dimaklumkan bahawa peserta daripada Sambestari telah menerima anugerah emas dalam program pemantapan Naduah Kepimpinan Islam sekolah-sekolah KPM. Pasal lah maksud dia. Kemudian dalam kehadiran murid ke sekolah peringkat daerah kita melebihi kehadiran 85%. KPI talian perdana 85%, sekolah dikira cemerlang lah dari segi kehadiran. Tapi sebenarnya pencapaian kami melebihi 85. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, oleh kerana sekolah kita berasrama, jadi kebanyakannya kita capai 95 ke atas lah. 95 ke atas. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan, lebih kurang sejam. Banyak sebenarnya kalau saya teliti ataupun telusuri satu-satu, tapi dia banyak gambar. Jadi itu saja. Kalau ada soal jawab yang boleh saya jawab, saya cubalah. Saya serah semula pada sahabat saya Dr. Ihsan. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Begitu menarik perkongsian Ustaz petang ini. GPK baru saya faham maksud GPK itu. Guru G apa tu tadi, guru, and then P pemimpin, and then K adalah community kan. Jadi memang sangat kreatif apa yang dilaksanakan di Sambes ini. No wonder Sambes adalah antara sekolah terbaik di Malaysia.
saya sendiri tahu Kambes ini dia punya prestasi macam mana. Memang tak dinafikan antara antara sekolah yang memang jelas pencapaiannya sangat hebat, dan bila Ustaz Zainul jelaskan apa yang dibuat di sekolah, jadi tidak heranlah kenapa boleh mencapai seperti itu. Dan ini semua adalah berkat kepimpinan Ustaz Zainul sebagai pengetua di situ, di samping penolong kanan, GKMP dan sebagainya, dan semua guru yang bertugas di sekolah ini. Tahniah diucapkan kepada semua. Saya buka kepada soalan, jadi kalau ada sesiapa yang tanya soalan boleh tulis dalam ruang chat dan saya akan bacakan nanti. Jadi sementara menunggu itu, saya nak tanya soalan dululah. Jadi tadi Ustaz Zainul sebut tentang PLC, di mana dalam kalangan guru pun ada PLC, dalam kalangan SLT, MLT pun ada PLC, which is very good, sebab PLC ataupun saya boleh sebut sebagai apa tu, pembelajaran sepanjang hayat lah. Lifelong learning adalah salah satu daripada ciri-ciri guru 4.0. Dalam kita nak menangani ataupun nak respon kepada IR 4.0, kita ada Education 4.0, dan untuk membolehkan Education 4.0 ini dilaksanakan, ada pula konsep Teacher 4.0. Jadi salah satu karakteristik Teacher 4.0 adalah lifelong learning, dan ini dilaksanakan dengan sangat baiklah di sekolah Ustaz. Cuma saya nak tahu dari segi kekerapan dan juga coverage PLC ini, adakah berapa lama sekali, dan semua guru adakah mereka terlibat, dan dalam bidang apa yang mereka lalui untuk PLC ini, Ustaz? Okey, di peringkat SLT MLT setiap minggu, setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu. Selain daripada PLC, dalam tu kadang-kadang ada juga mesyuarat. Ya, tapi dalam tu ada PLC. Kita gabungkan sekali. Saya melaksanakan konsep marathon. Kalau saya buat mesyuarat, sebab mesyuarat ni memang kalau kita tak berhati-hati, dia akan jadi suatu benda yang cikgu jadi fobia. So dalam Sambes, pendekatan saya buat marathon. Kalau ada mesyuarat kurikulum, saya kata orang HEM, orang Koko, sila ambil apa yang saya ucap ini sebagai ucapan. Jadi saya gabung semua. Mana-mana jawatankuasa yang boleh ambil manfaat daripada satu-satu mesyuarat, jadi dalam mesyuarat itu, kalau dia warden, mesyuarat warden. Kalau kewangan, sebab ahlinya sama, cikgu yang sama. Nak buat apa kita buat hari ni lain, esok lain dan sebagainya. Kadang-kadang saya sentuh semua. So maknanya kalau mesyuarat kurikulum, itu boleh dilaksanakan sekali saja. Contohnya bersama-sama dengan mesyuarat HEM, bersama-sama dengan mesyuarat warden. Dalam tu ada mesyuarat kewangan. Kadang-kadang mesyuarat panitia juga. Mereka boleh ambil poin-poin yang mana untuk dimasukkan dalam minit mesyuarat. Yang penting minit. Kalau ada saya sentuh, kalau tak sentuh, angkat tangan, bercakap. Bila saya ulas, dia jadi bahan dalam catatan minit kita. So mesyuarat kena kurang. Jangan banyak sangat mesyuarat, kerjanya kurang. Jadi bila masa cikgu nak buat tambahan, bila masa cikgu nak menanda ketah dan sebagainya, kalau mesyuarat kita panjang berjela-jela, saya sebolehnya 4:30, pukul 5 saya berhenti. Siapa cakap banyak-banyak, rugilah. Cakap benda yang boleh diputuskan saja. Mesyuarat ialah mencari kata putus. Bukan nak bincang panjang-panjang sampai akhirnya tak ada keputusan. Kita buat mesyuarat nak cari kata putus. Jadi bincang awal-awal apa benda nak dapatkan keputusan dalam mesyuarat, so selesai. Jadi PLC untuk SLT MLT memang setiap minggu. Manakala untuk yang lain-lain, kita ada jadualkan, ada takvim. Sekurang-kurangnya 4 kali setahun. Itu paling kurang. Tapi tak berlaku lah. Memang lebih. Memang lebih. Sebab saya kata di kantin pun berdua, ataupun duduk dalam kereta, berdua pun, bertiga, kita bincang tentang sesuatu, itu juga jadi PLC. Itu juga jadi kita jangan sempit dia sekadar berada di bilik mesyuarat dan sebagainya. Itu respon saya lah, Doktor. Ya, terima kasih Ustaz. Berkaitan dengan GPK itu sendiri, idea untuk mencetuskan konsep GPK ni sebenarnya daripada siapa dan bila dia mula dilaksanakan? Okey. Dia bermula tahun 2022 lah, apabila saya masuk ke Sambestari. Sambestari cemerlang dah. Jadi saya tak boleh tenggelam dalam kecemerlangan dia. Saya kena cari satu Swiss yang boleh saya lonjakkan. Saya datang daripada Samhut sangat. Saya melaksanakannya
GPK ni di Hulu Langat lagi, ya. Oh, okey, Tetapi okey. apabila saya berada di Sambestari, yang kita tahu Sambestari memang dah cemerlang. So Hmm. nanti kalau saya tak cari suatu model, saya akan tenggelam dengan kecemerlangan. Jadi buat apa yang ada je lah. Jadi saya tak boleh berada dalam keadaan Hmm. itu. Kalau Ya. boleh saya nak tinggalkan legasi lah. Konon-konon tahun depan nak bersara Hmm. dah kan notisan. Tak lama Ya. dah. Tapi Hmm. ini menjadikan apa ni, saya tertarik menggunakan pendekatan TI-25. Sebab tu saya kata tadi adaptasi. Kalau tengok tadi memang memang macam sebiji sama dia punya kerangka konsep. Kenapa apa kita cari model yang lain? Kita ada model yang Hmm. KPM sendiri dah. Ya. Gunalah. Ubah Ya. suailah. Dalam kajian pun Dr. Ihsan kan, Hmm. kita tahu kita buat master, PhD dan sebagainya, kita dibenarkan membuat kajian, membuat inovasi berdasarkan kepada inovasi kajian orang lain dengan sedikit pengubahsuaian tanpa mengenepikan kredit kepada orang berkenaan. Sebab tu saya sebut TS25, TI25. Nanti TI25 marah pula. Ni apa sampai ni pergi ambil? Saya bagi kredit kepada TI25 untuk saya adaptasi. Dan dia menjadi. Dia menjadi apabila saya hampir 2 tahun kami laksanakan, dia menjadi. Dan saya berdoa lah, kalau tak menjadi pun orang kata sebagaimana kami harap, tapi kalau kami tak buat lagi teruk pada itu. Saya Hmm. positif je. Lebih baik kita Hmm. buat, kalau kita tak buat mungkin lebih teruk. Kita tak Hmm. dapat meramal masa depan, tapi kita boleh boleh berusaha. Jadi idea tu dapat daripada TI25 lah, yang saya mengikuti semua modul. Semua modul saya habislah. Walaupun tak pakar Hmm. tapi saya melaluinya lah. Betapa peritnya melalui modul-modul TI25. Memang Ah. berat, tapi hasilnya memang mantap. Memang Hmm. mantap. Tanya Ustaz, saya rasa apa yang dibuat ini memang sangat wajarlah dikongsikan dengan semua PGB yang lain kan. Dia bukan saja di sekolah menengah ni, apa yang Ustaz buat ni sesuai juga di sekolah rendah sebenarnya, dengan guru besar. Ya. Jadi Dia kita akan dia sebar dia luas. dia sebab dia sebab kita ni banyak. Jadi kita kena fokus. Hmm. Kita kena fokus. Sebab nanti ada volume diajar supaya kita fokus. Sebab tu kita kena buat ikis. Tulang tulang apa tu dipanggil tu? Cari masalah, tengok apa masalah yang ada, kita Ya, pilih satu yang betul. betul-betul kita rasa boleh kita gunakan untuk membangunkan organisasi Hmm. kita. InsyaAllah, saya yakin kalau rakan-rakan semua, saya yakin macam-macam kaedah digunakan, tetapi inilah yang saya laksanakan, dia terbukti berjaya lah. Sepanjang saya di Hmm. Sang Hulu Langat, walaupun kejayaan dia tidak setinggi sehebat Sambestari, tapi 5 tahun berturut-turut doktor naik, walaupun sikit. 5 tahun, 6 tahun saya Ya. berada di Sang Hulu Langat, setiap tahun naik, 5 tahun. Naik, 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 Alhamdulillah. naik. Dan bila saya tinggal, dia naik lagi. Ya. Sebab Alhamdulillah. kita fokus kepada Ya. ini. Wallahualam. Okey, untuk makluman semua lah, insya-Allah dasar pendidikan digital akan dilancarkan secara rasminya oleh YB Menteri kita pada 28 hari bulan November ini, minggu depan ya, hari Selasa. Jadi sebut tentang digital ini, tadi saya tengok Ustaz banyak jelaskan tentang pelaksanaan PDP di sekolah kan, dengan galeri walknya, learning walk dan sebagainya. Macam mana dengan elemen digital di Sambes ini? Elemen digital Okey. tools. Uh, Bila sebut digital, kami menggunakan untuk dokumentasi, kita Mhm. akan mula simpan fail-fail fizikal. Kami akan menggunakan fail atau rujukan secara Mhm. digital. Kita simpan Mhm. dalam cloud. Kita simpan dalam cloud. Tadi baru penolong kanan saya uh, serahkan kepada saya satu QR code. Kalau ada Mhm. sesiapa datang, pemantau datang, menteri datang, KPPM datang, nak tengok apa? Scan QR code ni, terokalah dalam tu. Hmm. InsyaAllah ada. Tapi saya nak bangun sekejap pergi ambil dekat sana, saya hilang sekejap dari kamera. Minta maaf Boleh, sekejap ya. boleh, boleh, boleh. Okey. Saya tunjukkan. Ah. Ini adalah semua dokumen berkaitan dengan Sambestari. Maksud dia dokumen Oh. dokumen yang berkaitan dengan akademik lah. Kewangan dan sebagainya, sebab kita takut terdedah QR. Kalau scan ini, InsyaAllah nak tengok fail panitia, nak tengok fail pencerapan, apa semua. InsyaAllah ada. Kalau Dr. Ihsan datang Hmm. nanti kita bagi ni,
scan insya-Allah. Jadi kami meletakkan Hmm. dokumen-dokumen ini dalam bentuk digital untuk Hmm. memudahkan pencapaian lah. Kalau kita cari file ni kadang-kadang maklumlah kan. Kalau saya ni Yalah. memang allergi dengan habuk dan sebagainya, dia akan mengganggu juga kesihatan kita. Itu satu. Betul. Kemudian juga Hmm. saya juga menggunakan macam Learning Walk, saya juga Hmm. menggunakan apps tapi belum pelaksanaan sepenuhnya disebabkan kesibukan saya ni uh, masa di Hulu Langat memang saya gunakan sepenuhnya. Learning Walk, cikgu hanya menggunakan apps atau Google Form untuk tik saja, untuk tik saja apa yang ada, apa Betul. yang tak ada, apa yang boleh Betul. pelajari dan sebagainya. Kami juga ketika uh, penyaluran keputusan Hmm. kami juga menggunakan data studio. Oh. Data studio. Jadi parent, oleh sebab dulu ada SAPS. SAPS tu parent boleh masuk dengan Ya, password dia. betul. Tapi kami buat Betul. data studio sendiri. Parent boleh Hmm. tengok terus keputusan PBD anak mereka dengan cara memasukkan nombor kad penalan lah. Boleh bocor. Hmm. Siapa ada Ya. nombor kad penalan anak siapa-siapa pun boleh bocor tengok lah. Tapi dia bukan satu dokumen sulit yang boleh mengancam keselamatan dan sebagainya. Tapi itu kami menggunakan pendekatan itulah. Selain daripada itu, kita juga macam e-taklim tadi, inovasi. Saya sendiri Hmm. sebenarnya Dr. Ihsan, kalau tengok dalam saya punya biodata tadi tu, saya juga membangunkan courseware. Saya membangunkan CD belajar Oh. Taranum Oh, ya, betul. interaktif. Ada CD Hmm. untuk belajar Taranum. Kemudian Hmm. apabila dunia berkembang penggunaan handphone, saya bina apps. Setakat ini saya dah ada 5 apps Android yang Wow. saya bangunkan lah. Betul. Banyak saya bangunkan tu masa PKP. Tak boleh nak buat apa, Hmm. jadi duduk menghadap komputer. Percuma saja. Buat tu percuma dan kos dia tak banyak. Jadi itulah yang saya mulakan di sekolah sehingga saya yakin dan saya berharap cikgu-cikgu dan juga warga sekolah uh, menjadikan itu sebagai sumber ilham lah, kalau boleh kita katakan sebagai sumber ilham. Pengetua boleh buat, kenapa aku tidak? Yang Iya, muda-muda betul. ni kan. Betul, betul, betul. Itu Alhamdulillah, respon masa saya. memang sangat Hmm. apa, menginspirasikan lah ya, apa yang Tuan Haji Zainul laksanakan di sekolah ini. Saya rasa tak ada soalan daripada ni sebab semuanya berpuas hati seronok dengan apa yang Ustaz bentangkan. Saya ada satu soalan terakhir lah, satu soalan terakhir. Tadi Ustaz ada sebut tentang team building kan. Jadi bila sebut tentang team building ini, saya rasa di mana-mana organisasi pun kita akan ada isu dari segi hubungan di antara sesama pekerja lah kan, guru ke pegawai ke. Jadi berdasarkan apa yang dilaksanakan di Sambas ini dengan team buildingnya, Ustaz rasa adakah ianya efektif dan apakah faktor yang membawa kepada sekiranya hubungan yang baik antara staf dan guru itu, apa faktor yang menyumbang kepada perkara itu? Okey, team building ni dia bukan satu-satunya cara untuk kita menyatukan warga sesebuah organisasi. Hmm. Yang paling penting sekali ketua lah. Kalau di Sambai ni saya lah Perdana Menteri, saya lah Mufti di sini. Ya. Kalau saya kuat, insya-Allah organisasi kita juga akan kuat. Kalau saya lemah, Hmm. organisasi yang lemah. Dan kita Hmm. manusia. Dan bila Hmm. kita manusia, ada titik-titik kelemahan, ada Hmm. titik-titik kekuatan. Jadi ada masanya saya perlukan bantuan profesional. Ya, Hmm. sebab orang yang membangunkan modul-modul untuk team building ni, mereka buat dengan kajian, ya, dengan Hmm. kajian. Jadi kalau saya sendiri ada ilmu untuk team building tu, tapi kalau saya sendiri buat, dia tak sama dengan orang Betul. profesional buat. Penerimaan Betul. tu tak sama. Kita tetap nak bomoh daripada luar. Itu dia punya point. Bomoh dalam memang tak laku. Nak bomoh daripada luar. Saya lihat antara yang perlu dititik beratkan adalah komunikasi. Ya, isu komunikasi. Masa saya di KPM pun apabila berlaku sesuatu yang tak bagus di sesebuah organisasi, bila kita siasat, kita turun tengok, isunya adalah komunikasi. Jadi Ya. komunikasi kena betul-betul dijagalah, ya, sebab kita Hmm. berhadapan dengan manusia. Bukan mesin, bukan robot. Kalau kita tengking robot dia tak jadi apa-apa, tapi kalau manusia Hmm. ada masanya memang kita perlu tengking, ada masanya perlu kita memujuk dan sebagainya. Jadi team building Hmm. ini kalau kita boleh laksana sendiri boleh, tak ada masalah, kita boleh buat Hmm. sendiri. Tapi memang dah jadi
perangai orang orang kita lah, orang Malaysia bomoh daripada luar ni tetap lebih disukai. Murid-murid kita begitu juga. Saya bukan nak kata disambil guru-guru saya tak boleh dedah lah kan terlibat membuat soalan ke apa semua. Tapi terbaik. Sekolah-sekolah lain begitu juga. Tapi tetap perlu penceramah daripada luar. Kenapa? Sebab mungkin ada idea-idea baru yang murid-murid nak sesuatu yang lebih segar. Itu sebab team building ini kita datangkan daripada luar lah, kita cari. Ada saja guru-guru kita yang boleh buat. Saya sangat mencadangkan supaya team building menjadi satu acara tahunan lah. Acara tahunan kepada sekolah. Kos dia memang besar. Kita belanja sikit lah duit kita, allowance kerajaan kita tu, ambil sikit 50, kita kumpul sama-sama, kita buat, insya-Allah. Itu respon saya lah tentang team building. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian pada petang ini. Banyak yang kita semua, saya sendiri dan pendengar yang mengikuti ini belajar ya daripada apa yang Ustaz menyampaikan. Jadi sebelum kita sudahi webinar pada petang ini, bagi siapa yang belum mendaftar ya untuk mendapat CJ, boleh klik pada link yang disediakan di dalam ruangan chat itu, ada diberikan oleh admin ya. Klik kepada link itu, kena jawab sedikit soal selidik dan insyaAllah immediately akan terus dapat CJ lah. Dan sebelum kita sudahi saya akan tutup sesi ini. Terima kasih banyak kepada Ustaz dan semua yang mendengar. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang pada minggu hadapan. Perkongsian daripada Tuan Haji Wan Jamaluddin insyaAllah. Salah seorang pengetua hebat juga di KL di Semakel. Dan sebelum kita sesi ini, saya ingat mungkin admin boleh ambil gambar dulu. Silakan admin ambil gambar kita ramai-ramai. Tuan-tuan dan puan-puan boleh on camera. Barulah saya nampak muka semua handsome-handsome, comel-comel semua. Ramai pengetua guru besar hebat ni dan di samping guru-guru. Okey, saya ambil surat pertama dahulu. Okey, semua senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okey, batch kedua dan batch ketiga. Okey, semua sudah. Okey, terima kasih Wani. Jadi Ustaz, terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Jadi saya sudahi webinar petang ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat balik ke rumah masing-masing tak lama lagi dan semoga perjalanan balik semua selamat insya-Allah. InsyaAllah.